Okey. Leptospirosis ini penyakit kencing tikus ya. Penyakit kencing tikus. Sebab apa kencing? Sebab tikus tu yang kencing dia kencing pada bahagian air lah, utamanya air ataupun bahagian mana-mana, kemudian mungkin air tersebut digunakan terutamanya tempat-tempat yang berkelah lah tempat berkelah seperti air terjun ataupun pusat-pusat peranginan, sangat berisiko lah untuk terdapatnya banyak tikus yang mungkin tercemar membawa sejenis virus yang dinamakan sebagai leptospirosis species ya. Seperti gambar rajah ni, ini tunjukkan ada satu virus yang membawa penyakit tersebut. Mungkin terminum ke ataupun mungkin masuk dalam anggota badan. Jadi gejala bagi penyakit kencing tikus ni seperti demam, sakit kepala, sakit otot. Jadi dia dibawa oleh bakteria Leptospira tadi saya sebut. Dan sudah tentulah vektor dia adalah tikus. Ya, tikus. Bukan tikus muamal tikus kita kata tikus mondok. Tikus tanah. Jadi biasanya tikus tersebut akan membawa ataupun air kencing dia mengandungi bakteria Leptospira yang akan mencemarkan tanah, makanan dan air. Okay, habis untuk leptospirosis, kemudian kita tengok kepada bagaimana suatu vektor itu membawa penyakit. Contohnya nyamuk. Nyamuk ni salah satu daripada vektor yang membawa penyakit. Jadi nyamuk yang telah mempunyai patogen, patogen ni benda asing lah yang terdiri daripada pelbagai lah, contohnya bakteria, virus, dia akan memindahkan dia punya patogen tu apabila dia hisap darah orang yang belum dijangkiti. Jadi nyamuk ni yang telah mempunyai patogen dalam kelenjar air liur dia menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Kemudian yang kedua, air liur nyamuk ni dikeluarkan semasa dia hisap darah tu. Dia hisap darah tapi air liur dia keluar. Air liur dia tu dia keluar. Ya. Jadi bila air liur nyamuk tu dikeluarkan daripada nyamuk tu, apa yang berlaku? Ia akan mencegah pembekuan darah. Air liur tu. Mencegah pembekuan darah. Jadi jangkitan merebak ke seluruh badan lah orang yang kena gigitan nyamuk. Nyamuk lain menggigit mangsa ni yang telah dijangkiti dan menyebabkan jangkitan ke mangsa lain pula. Jadi mana nyamuk lain datang, dia gigit mangsa tu. Mangsa ni mungkin manusia, mungkin haiwan yang telah dijangkiti dengan patogen tadi tu yang dibawa oleh nyamuk, dia akan sebar ke mangsa yang lain kalau dia hisap darah lain pula cara dia. Itu cara nyamuk bekerja. Bagaimana cara lalat? Jadi lalat yang hinggap di atas kotoran, dia lalat ni memang suka benda kotor lah. Jarang lalat ni pergi tempat yang bersih. Dia akan hinggap dulu tempat najis, sampah, benda yang berbau. Kemudian najis atau kotoran tu melekat pada kaki dia kan. Jadi dalam kotoran tu sudah tentulah mengandungi patogen yang kemudian patogen tu dibawa oleh lalat ni pindah ke makanan. Makanan. Jadi kemudian kita makan. Kita makan. Jadi bila kita makan, itulah yang menyebabkan kita akan merasa sakit. Okey, bagaimana mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit? Ini cara nak menghalang daripada penyakit berjangkit ni daripada tersebar. Dia dilihat kepada beberapa peringkat. Peringkat pertama kita panggil peringkat primer. Kedua, peringkat sekunder. Kemudian peringkat tertiary.
peringkat ketiga. Peringkat primer, mula-mula kita sendiri mesti meningkatkan tahap kesihatan kita dengan melakukan apa? Dengan menjaga kebersihan, sama ada kebersihan diri kita, kebersihan tempat kediaman kita, ataupun di dalam tandas. Pastikan sistem sanitasi itu dalam keadaan yang baik. Itu peringkat primer. Penerangan dia, tujuan kita melakukan pencegahan di peringkat primer ni untuk meningkatkan daya tahan badan kita terhadap suatu penyakit. Dengan cara, ini yang banyak kita lakukan sekarang, pengambilan vaksin ataupun imunisasi oleh bayi. Jadi bila lahir je terus ambil vaksin ataupun dipanggil imunisasi. Kemudian kanak-kanak perlu diambil imunisasi. Sebab apa? Kerana tahap antibodi dalam badan masih lagi rendah ataupun lemah, ataupun tidak dapat menghasilkan antibodi sendiri lagi. Jadi perlukan kepada suntikan vaksin. Jadi vaksin ni bila masuk dalam badan kita, vaksin tu akan menyebabkan kita punya sel darah putih ataupun dipanggil limfosit akan menghasilkan antibodi. Dalam vaksin tu tak ada antibodi. Cuma bila vaksin tu masuk dalam darah, vaksin tu akan menggalakkan ataupun akan merangsang badan kita menghasilkan antibodi. Sebab vaksin ni sebenarnya benda asing. Dia merupakan protein ataupun kita kata sesuatu sumber yang menyebabkan penyakit tu. Contoh sekarang ni lah, vaksin untuk COVID-19 ni, berbagai nama lah ada. Ada nama macam-macam lah. Jadi di dalam vaksin tu terdapatnya satu protein yang dilemahkan atau yang dimatikan. Dia ambil daripada virus tu. Sebenarnya dia ambil daripada virus tu yang membawa pada punca daripada penyakit tu. Mana punca ni adalah virus COVID ataupun virus corona, novel coronavirus tu adalah dia punya sumber dia. Kemudian saintis akan ekstrak dan keluarkan protein dia dan lemahkan dan matikan, menjadikan dia sebagai vaksin. Kemudian disuntik ke dalam badan kita akan menghasilkan antibodi. Itu maksud dia. Kemudian di peringkat primer ni juga pengendali premis makanan perlu. Sebab itu pengendali premis makanan ni, orang yang handle bab penyediaan makanan dia kena suntik. Dia kena suntik. Dia tu semua pekerja dia perlu disuntik. Untuk memastikan dia sebagai frontliner, sebagai barisan hadapan untuk menyediakan makanan ni, dia perlu sihat. Kalau dia sakit, dia demam, dia batuk, dia bersin, jadi kemungkinan besar virus tersebut akan masuk ke dalam makanan. Jadi kemudian kita beli. Bila kita beli, kita sakit. Jadi itulah risiko dia. Ataupun di sini ditunjukkan jemaah haji. Jemaah haji nak pergi ke Mekah, ke Madinah, perlu disuntik. Sebab berjumpa dengan ramai orang. Pengembara, kita nak masuk negara-negara tertentu. Tapi tidak semua negara yang memerlukan bukti bahawa kita mendapat suntikan. Tapi negara-negara Eropah, sebelum kita masuk ke negara Eropah, kebanyakannya kita kena suntik dulu. Kalau kita tidak ada bukti yang kita mendapat suntikan, kita tidak dibenarkan masuk ke negara tersebut. Jadi seterusnya peringkat primer lagi, apa yang perlu kita buat untuk mencegah penularan penyakit-penyakit ini ialah membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Mengamalkan gaya hidup sihat. Menghirup udara bersih. Makan makanan yang seimbang.
Bagaimana dengan peringkat sekunder? Apakah yang dikatakan peringkat sekunder? Iaitu memutuskan transmisi. Transmisi maksudnya ialah pemindahan jangkitan itu melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Macam sekarang lah kita dikempenkan memutuskan tali. Tali itu apa? Memutuskan tali jangkitan. Maknanya kita dengan mematuhi SOP seperti memakai pelitup separuh muka, kita mencuci ataupun memakai sanitizer dan macam-macam lagi lah, penjarakan fizikal. Tujuan dia ialah untuk memutuskan tali jangkitan tersebut. Mungkin kita akan mungkin kita boleh jadi boleh memindahkan kepada orang lain kalau kita dijangkiti, ataupun kita buat persediaan daripada dijangkiti oleh orang lain, dijangkiti daripada orang lain, ataupun kita dipanggil istilah sekarang ni orang yang close contact, kontak rapat. Kita kontak rapat kepada pesakit. Yang seterusnya, memberi rawatan awal kepada pesakit lah. Kalau kita sebagai individu yang terlibat sebagai frontliner, memberi rawatan awal kepada pesakit yang berkenaan. Kemudian buat kuarantin, mengasingkan pesakit dengan orang lain. Itu ada istilah-istilah ni, kalau ini memang familiar lah dengan keadaan sekarang. Adanya PKP, PKPB, PKPP, PKPD kan. Kalau PKPD yang sekarang ni PKPD iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Maknanya orang yang kena PKPD ni langsung tak boleh ke mana-mana. Maknanya dia dikepung. Dia dikepung, dipasang dengan jaring, dawai, besi, kawat besi tu, tak boleh keluar lah. Itu PKPD. Sebab apa? Dia kena asingkan dia. Sebab kawasan tersebut telah mengalami bilangan yang dapat penyakit tersebut agak ramai dan perlu diasingkan daripada orang lain. Peringkat tertiar iaitu dengan mengawal populasi vektor, nyamuk ke. Kalau tengok gambar ni, aktiviti apa ni? Orang tengah buat apa ni? Bisa tak? Sumber asap ataupun kita panggil fogging. Fogging ni maksudnya penyemburan kabut asap. Asap tu bukan sebarang asap. Asap yang boleh membunuh vektor nyamuk. Memusnahkan tempat biakan dan pindungan vektor. Kita sendiri pun boleh sebenarnya, tapi kita tak guna asap lah, kita guna racun serangga kan. Racun macam spray lah spray nyamuk. Ataupun kita guna apa-apa sajalah. Ubat anti jejentik ke, ataupun ubat pembunuh jejentik kan, dalam tempat air, takungan air kita. Mungkin di rumah ada kolah air yang besar kan, jadi kita masukkan ubat jentik-jentik ataupun kita panggil ubat anti jentik-jentik untuk membunuh vektor tersebut. Melakukan semburan untuk bunuh vektor, membuat kuasa undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Peringkat tertiar lagi, melindungi hos. Tujuan dia, kebaikan dia untuk melindungi hos ataupun perumah. Hos ni perumah lah, yang mendiami tu. Menggunakan kelambu. Dan kita tidur pakai kelambu atau pasang ubat nyamuk. Ubat nyamuk. Sebab asap daripada ubat nyamuk tu boleh menghalau. Nak kata membunuh sangat tu tak apa-apa lah, tapi dia boleh menghalau sebab bau asapnya nyamuk ni, ubat nyamuk ni dia tidak disukai oleh nyamuk. Memakai pakaian tebal. Musim panas ni payahlah nak pakai tebal lah. Tapi pakai baju lah, pakaian yang lengan panjang, seluar panjang, pakai selimut sebagainya. Okey. Jadi habis kita punya bahagian 4.1. Jadi cukup lah.
untuk kelas hari ni, walaupun ada lagi dalam 20 minit, yang 20 minit tu baki tu untuk buat kerja dalam buku SPS ataupun buat nota. Kalau dah buat tak apalah, kalau yang belum buat kena buat. Okey, bagi yang belum buat lah, dah siap boleh hantar. Okey, settle lah ya, untuk hari ni. Ada soalan? Bisa? Tak ada soalan. Dan kita terima kasihlah awak sekalian setia